nafi dengan makna apa? Maknanya itu makna penafian. Maknanya itu makna penafian. Ya. Sebagaimana bila kita kata qidam, maknanya sedia. Apa makna sedia? Tiada awal. Kita pengerti yang sedia itu tiada awal. Tiada itu nafi. Kita menafikan awal bagi wujud. Baqa. Baqa maknanya kekal. Apa erti kekal? Tiada akhir. Tiada itu nafi. Kita menafikan ada pengakhiran bagi wujud. Wahdaniyah, esa. Esa maknanya tidak berbilang. Kita nafikan berbilang. Begitulah kalau kita lihat makna-makna bagi sifat salbiyah ini. Maknanya makna nafi. Sebab itu dipanggil sifat salbiyah. Bukan sifat itu dinafikan. Faham ya? Bukan sifat itu dinafikan. Sifat salbiyah ini kerana pengertian maknanya ialah membawa kepada penafian sesuatu yang tidak layak, atau erti bagi sifat tersebut erti nafi. Okey. Kata syarih rahimahullah, ai hadhihi allati taqaddamat, dan ini yang telah terdahulu minal 20 daripada 20 al-wajibati, 20 sifat-sifat yang wajibati, yang wajib. Sittu sifatin, ialah 6 sifat. Hadhihi itu mubtada, situ tu jadi khabar dia. Dan ini yang terdahulu daripada 20 yakni 20 sifat yang wajibat, yang wajib. Situ sifatin, ada 6 sifat yang telah disebut dulu. Daripada 20 tu sebut 6 dah. Al-ula minha, sifat yang pertama daripada 6 itu, tusamma, dinamakan ia sifat sifatan nafsiyatan, dinamakan sifat nafsiyah. Apa makna sifat nafsiyah? Wasifatun nafsiyatu hiya allati la tu'qalu adzatu biduniha. Sifat nafsiyah ialah sifat yang tidak dapat dita'akulkan zat tanpanya. Zat tidak boleh kita ta'akulkan tanpa ada sifat nafsiyah. Makna zat tu tak ada kalau dia ada wujud. Gitulah, mudah je. La tu'qalu zat, tidak dita'akulkan zat. Zat ni boleh tuzakkar wa tu'annas. Lafaz zat boleh dimuannaskan, boleh dimuzakkarkan. Jadi jangan peliklah sini ditakniskan az-zat itu. Tengah tempat lain ditazkirkan. La tu'qalu zatu, tidak dapat dita'akulkan zat tanpanya. Zat tak ada tanpa ada sifat wujud. Kalau tak ada wujud, ada tak? Tak ada lah. Itu. Kerana itu dinamakan sifat itu sifat nafsiyah, nafsi, sifat diri. Selesai satu. Seterusnya wasalbiyatu hiya ma dallat ala nafyi ma la yaliqu billahi jalla wa azza. Dan salbiyah ialah sifat yang menunjukkan atas ternafinya apa yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Salbiyah ini menunjukkan atas nafi yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Di sini kalau kita tengok sini, bila kita kata kudrat, sifat kudrat, maknanya Allah bersifat dengan sifat kudrat. Tidakkah wajib Tuhan bersifat kudrat itu
maknanya menafikan sifat lemah. Betul tak? Bila kata sifat kudrat ni wajib Allah, bagi Allah, maknanya mustahil lemah. Wajib bagi Tuhan sifat kudrat itu menafikan sifat lemah. Betul tak? Dan kenapa sifat lemah tidak dipanggil salbiyah? Tidakkah kudrat itu menafikan lemah? Tidakkah ilmu itu, sifat ilmu menafikan jahil? Kenapa tidak dikategorikan sifat tersebut salbiyah juga? Di sini dia kata sifat salbiyah itu sifat yang menunjukkan atas menafikan apa yang tidak layak dengan Tuhan. Apa boleh jawab? Sebab apa? Tidakkah sifat-sifat tersebut menafikan sifat yang tidak layak? Jadi ini dipanggil sebagai dalalah sifat salbiyah pada menafikan sifat yang tidak layak, dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah. Adapun dalalah penafian kudrat bagi lemah dipanggil dalalah iltizam. Dia kata kudrat, tidakkah kudrat itu menafikan lemah? Betul, tapi dia menafikan lemah secara dalalah iltizam, lazim, bukan secara langsung. Macam mana? Pertamanya, bila kita kata Allah wajib bersifat dengan sifat berkuasa, kudrat, lazim daripada itu ternafi lemah. Faham tak? Makna bila Tuhan itu berkuasa, dengan sendirinya ternafi daripadanya lemah. Dalalah tersebut dipanggil dalalatul iltizam. Dalam ilmu mantik, lu yang belajar mantik lah, Suluddin ada kan. Jadi dipanggil dalalah iltizam, dalalah lafaz kepada makna yang lazim bagi lafaz tersebut. Adapun penafian pada sifat salbiyah, kita ambil satu kidam. Kidam dinafi apa? Kidam makna apa? La awwala lil wujud, menafikan awwalul lil wujud, menafikan awal bagi wujud. Kidam, penafian kidam kepada awal wujud itu dia panggil dalalah mutabaqah. Apa maksud? Kidam tu sendiri maknanya tak ada awal. Bukan makna kidam tu makna dia ada makna, tapi lazim daripada itu sebaliknya. Tak, bukan. Faham tak? Macam ginilah, bila kita kata seseorang itu botok. Botok. Apa makna botok? Botok tu makna botok tak ada rambut dah. Faham tak? Botok tu makna tak ada rambut dah. Bukan botok tu satu makna, faham daripada makna tu tak ada rambut dah. Perkataan botok tu sendiri makna tak ada rambut dah. Okay? Lain dengan kita kata cerdik. Cerdik. Zaid cerdik. Cerdik tu satu sifat. Bila kata Zaid cerdik, dia ada sifat namanya cerdik. Lazim daripada dia cerdik, dia tidak dungu atau bodoh. Itu dalalah secara iltizam. Maknanya lazim daripada dia cerdik, dia tidak bodoh. Faham? Nampak beza tu? Boleh beza ya? Sekarang ni bila kita tengok sifat kudrat, kudrat tu dia ada makna dia berkuasa. Lazim daripada berkuasa tidak lemah. Jadi menunjukkan kalimah kudrat kepada tidak lemah tu secara dalalah iltizam namanya. Dia bukan secara langsung, secara dalalah iltizam, lazim daripada berkuasa tidak lemah. Itu dipanggil dalalah iltizam. Yang satu lagi ni, sifat salbiyah, dia menunjukkan kepada nafi secara mutabaqah.
Kidam tu sendiri makna tak ada awal. Ke ada makna lain bagi kidam? Kidam, sedia. Apa makna sedia? Sedia tu makna apa? Sedia tu sendiri makna tak ada awal. Faham? Apa lagi? Kita kata baqa, kekal. Kekal tu sendiri makna tak ada akhir. Kekal tu sendiri makna tak ada habis, tak ada penghujung, tak ada akhir. Okey, boleh. Faham ya? Jadi itu ma dallat ala nafi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Dengan makna menunjukkan atas dalalah mutabaqah. Atas dalalah mutabaqah. Okey. Walam yumathilu lissifatin nafsiyati min sifatihi ta'ala illal bil wujud. Dan para ulama tidak memisalkan, tidak membuat misalkan bagi sifat nafsiyah daripada sifat Tuhan kecuali dengan sifat wujud sahaja. Sifat nafsiyah ni ulama buat misal sifat wujud je. Kenapa begitu? Kerana tidak ada dalil yang khusus selain daripada sifat wujud itulah. Okey. Jadi untuk mengisbatkan sifat ini kena ada dalil. Maka bila mana tidak ada dalil, maka tidak diisbatkanlah secara khusus. Adapun secara umum segala sifat-sifat kesempurnaan itu milik Tuhan. Faham ya? Bukan 20 saja. Banyak lagi lah. Segala sifat-sifat kesempurnaan itu Allah bersifat dengannya. Dalam masalah sifat nafsiyah, ulama datangkan dengan sifat wujud. Kenapa? Kerana li'adami qiyamid dalil fi isbati ghairiha. Kerana tidak ada dalil pada menunjukkan isbat sifat lain sebagai nafsiyah. Okey. Kerana sifat Tuhan ni sifat Tuhan tauqifiyah. Kadza asma'uhu. Demikianlah juga nama-nama Tuhan. Sifat Tuhan tauqifiyah dengan makna kita hanya mensifatkan apa yang Tuhan sebut, apa yang Nabi bawa daripada nas Quran atau hadis. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah juga nama-nama Allah. Kita tak boleh nak reka sifat ataupun nak mereka nama-nama yang tidak ada datang warid daripada Al-Quran ataupun hadis. Okay. Kalau contoh bagi manusia pula, makhluk ni, sifat nafsiyah kita, apa dia? Wujud sajalah. Satu wujud, makna wujud merujuk kepada diri zat makhluk. Kalau kita. Yang kedua apa dia? Tahayyus. Tahayyus makna bertempat. Bertempat. Bertempat tu sifat nafsiyah bagi diri makhluk. Sebab wujud makhluk ni dia takkan wujud kecuali dalam dimensi tempat. Jadi tahayyus tu termasuk daripada sifat nafsiyah bagi jirim. Nampak? Jadi maknanya boleh jadi satu zat itu mempunyai beberapa sifat nafsiyah. Adapun dalam masalah sifat Tuhan, ulama membuat misal dengan wujud. Kan itu yang maknanya paling jelas dan juga sabit daripada nas yang qat'i. Baik. Faham tak ni boleh? Ada faham tanya. Was-sifatus salbiyatu, dan sifat-sifat salbiyah, hiyal khamsu allati dzakaraha asy-syaikh ba'da al-wujudi. Ialah lima sifat yang menyebutkannya oleh Syekh, iaitu Syekh Sanusi selepas daripada wujud. Apa dia? Iaitu fal qidamu. Maka qidam itu ibaratun an nafyil adami as-sabiqi lil wujudi. Qidam tu ibarat daripada nafi adam sabiq,
nafi adam yang terdahulu daripada wujud. Wujud ni, kita sekarang ni ada, makhluk ni ada. Sekarang ni kita adalah, alam ni ada. Sebelum kita ada, kita tak ada kan? Kita didahului oleh Adam. Kemudian setelah daripada wujud kita, Allah Ta'ala akan hancur musnahkan alam ni. Kita akan kembali kepada Adam kan? Jadi ada Adam yang terdahulu tu dinama Adam Sabiq. Adam Sabiq. Adam yang kemudian itu dipanggil Adam Lahiq. Lahiq ni mendatang. Adapun wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh tiada dan tidak didatangi oleh tiada. Didahului oleh tiada itu dipanggil Adam Sabiq. Adam yang terdahulu. Kemudian yang mendatang tu dipanggil Adam Lahiq. Qidam ibaratun an nafi adamis sabiq lil wujud. Qidam itu ibarat faham reti daripada ternafinya Adam Sabiq bagi wujud. Wal baqa'u ibaratun an nafyi al adamil lahiqi lil wujudi. Dan baqa' pula ialah ibarat daripada faham daripada ternafinya Adam Lahiq lil wujud. Kalimah ibarah di sini menguatkan pandangan yang mengatakan bahawa kategori sifat salbiyah ni termasuk daripada umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah. Sebagaimana dalam Hasyiah Bulaidi dalam Maqulat Syaja'i. Jadi ibarah ni merujuk bahawa qidam, baqa' dan sifat salbiyah ni dalam kategori umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah. Memang adalah perbahasannya, ada pandangan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Bulaidi tadi, bahawa dia termasuk daripada amrun i'tibari. Sebab dia bukan wujud betul. Dia hanya faham reti daripada tiada Adam terdahulu ataupun tiada Adam yang mendatang bagi wujud. Seterusnya, wal mukhalafatu. Mukhalafah pula ibaratun an nafyil mumathalati lil hawadith. Mukhalafah yakni menyalahi Tuhan daripada sekalian yang baharu itu ialah ibarat daripada ternafinya persamaan bagi yang baharu, segala yang baru. Bila kata Tuhan tak sama, maknanya menafikan persamaan. Menyalahi itu makna menafikan persamaan. Tengok semua mula dengan nafyu. Sebab tu dia panggil salbiyah. Wal qiyamu bin nafsi, dan berdiri dengan sendirinya, ibaratun an nafyi liftiqari ilal mahalli wal mukhassisi. Berdiri dengan sendiri itu ibarat daripada ternafinya berhajat kepada mahal. Mahal dengan makna zat tersebut dah sebelum ni kan. Dan juga mukhassis ni makna pencipta. Bila kata Tuhan berdiri dengan sendiri, makna Tuhan tidak berhajat kepada tempat, kerana Tuhan bukan sifat. Tuhan tidak berhajat kepada pencipta, kerana Tuhan bukan makhluk, bukan makhluk. Kemudian wal wahdaniyah ibaratun an nafyi ta'addudi fi dhati was sifati wal af'al. Wahdaniyah pula, keesaan itu ibarat daripada ternafinya berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Jadi apa yang dibuat oleh Syekh Al-Hududi ni, dia mentafsirkan atau mentarifkan
dengan sifat-sifat ini dengan guna kalimah nafyu nak beri faham bahawa itulah yang dikehendaki daripada makna salbiyah itu. Wa kullu hadhil manfiyati, dan setiap daripada perkara-perkara yang ternafi ini la taliqu billah, semuanya tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala jalla wa azza. Mana? Berbilang tidak layak, berhajat kepada tempat dan pencipta tidak layak, menyamai makhluk tidak layak, adam lahir tak layak, adam sabit tidak layak. Li'annaha, kerana apa? Li'annaha muhalatun fi haqqihi, kerana sifat ini muhalah, mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini mustahil bagi Tuhan. Tak boleh difikir akal sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa makna salbiyah, dan makna salbiyah pula nafiyah. Nafiyah. Okay. Makna salbiyah itu dia kata nafiyah dengan makna apa? Penafian. Tengok ni. Dia kata makna salbiyatin nafiyatun. Makna salbiyah ialah nisbah kepada nafi. Apa makna? Nisbah pada nafi. Tengok ni. Kerana apa dikata begini? Kerana nak membezakan salbun dengan makna maslub. Salbun dengan makna maslub. Ada salb dengan makna maslub. Maslub ni makna yang ternafi, yang mustahil daripada Tuhan. Okay. Jadi contoh yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala tu syarik, sekutu Tuhan. Sekutu Tuhan tu ternafi. Itu ternafi itu bukan maksud sini. Ini bukan kita nak menafikan kidam, baqa' dan sifat-sifat semuanya. Sebab itu dia kata nafiyatun itu penafian dengan makna nisbah kepada nafi. Lianna ma'na kulli wahidin minha, kerana makna setiap satu daripada sifat salbiyah nafyu naqsin, ialah menafikan kekurangan. Okey, menafikan kekurangan. Makna setiap satu tu kidam. Apa makna kidam? Menafikan awal. Awal tu benda yang mustahil dan kurang dan tidak layak dengan Tuhan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya apa? Menafikan persamaan dengan makhluk. Persamaan dengan makhluk itu tidak layak. Jadi makna bagi sifat tersebut ialah nafi kekurangan. Sebab itu kata nisbah nafiyatun, nisbah pada nafi. Ta'ala Allahu anhu, ini jumlah tanzihiyah. Maha tinggi Allah daripada sifat kekurangan. Dia masuk daripada i'tiradiyah lah tu. Maha tinggi Tuhan daripadanya, daripada kekurangan. Kenapa? Kenapa dia kata salbiyatun dengan makna nafiyatun? Lianna salba huwa nafyu, kerana as-salbi ialah makna an-nafyu. Jelas? Mudah ya. Seterusnya kita masuk kepada sifat ma'ani pula. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat, dinamakan sifat-sifat yang 7 itu dengan nama sifatil ma'ani,
Ini sifat ma'ani. Ai thumma ba'da tahaqquqi wujudihi. Kemudian setelah daripada tahakkuk, sungguh dan yakinnya kita wujud Allah Ta'ala ni pada perbincangan sifat lah, setelah tahakkuk wujudnya, wa tanzihihi, dan maha sucinya Tuhan, amma la yaliku, daripada sifat yang tidak layak. Setelah itu yajibu, maka wajib, yajibu lahu sab'u sifatin, wajib bagi Tuhan 7 sifat, tusamma sifatil ma'ani, yang dinamakan sifat ma'ani. Jadi setelah kita membincangkan tentang wujud Tuhan, nampak? Jadi kalau ikut dari segi tangga perbincangan sifat tu eloklah. Mula-mula berkait dengan keimanan, kita kena percaya Tuhan ada dulu. Sebab tu dibincangkan sifat wujud. Setelah kita bincangkan sifat wujud, benda yang ciri paling utama Tuhan ni, maha suci dia, dibincangkan tentang makna tanzih. Makna tanzih itu juga yang dibuat oleh Imam Ghazali dalam Qawaid Aqaid dia, tapi susunan dengan susunan yang mungkin tak samalah, tapi dibincang tentang sifat tanzih. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam ayat Al-Quran menyebut tentang mentanzihkan dia, kemudian menisbatkan sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Pada permulaan yang pertama tu tanzih Tuhan daripada mumatsalah, mafi. Baru Tuhan isbatkan huwas samiul basir. Dalam kalimah syahadah kita pun la ilaha illallah, berlaku penafian dulu, barulah berlaku pengisbatan. Maka dari segi ilmunya dipanggil at-takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah ni penyucian dulu. Thumma tahliyah, kemudian baru tahliyah ni makna diisi, diberikan tahliyah. Maknanya dengan benda-benda yang baik. Takhliyah dikosongkan dulu, baru dihias. Dalam tasawuf pun sama. Hati kita kena sucikan dulu, baru boleh kita hiasi dan penuhi dengan sifat baik. Kalau kita nak isi dalam keadaan hati kotor, maka hasilnya takkan dapat terbaik. Bekas kotor kita isi benda baik, jadi nilai dia tak tinggi. Sebab itu dibersihkan dulu. Maka di sini dibincangkan tentang sifat tanzihiyah yang disebut dalam sifat-sifat salbiyah ini. Kerana apa? Kerana didahulukan takhliyah sebelum tahliyah. Yang takhliyah dengan kha itu penyucian, tahliyah menghiaskan dengan ha. Maka setelah ditahakkukkan wujud Allah dan maha suci Allah daripada sifat yang tidak layak, maka wajib bagi Tuhan 7 sifat yang dinamakan sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Wahya kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Iaitu setiap sifat yang ada, yang berdiri pada yang maujud. Berdiri pada maujud ni berdiri pada zat. Aujabat, yang mana sifat ini mewajibkan bagi zat itu hukman, mewajibkan ada hukum. Okey. Itu takrif sifat makna atau sifat ma'ani jamaknya. Ma'ani jamak kepada makna. Makna dengan maksud ni bukan makna dengan maksud pengertian dan murad, bukan. Bila sebut sifat ma'ani, apa makna sifat ma'ani? Ma'ani jamak pada makna. Sifat makna iaitu sifat yang ada makna. Bukan makna tu. Kalau sifat yang ada makna, sifat lain tak ada makna ke?
Sifat lain ada makna juga. Jadi makna bukan dengan makna pengertian, bukan makna murad, bukan. Makna dengan maksud ni sifat yang jenis ada. Sebab itu ditakrifkan ialah kullu sifatin mawjudatin, setiap sifat yang ada, qaimatin bi mawjud, yang mana sifat itu ada dengan mawjud, ada pada zat, aujabat lahu hukman, yang mewajibkan baginya hukum. Bila ada makna, adalah maknawiyah. Hukum sini dimaksudkan ialah maknawiyah. Maknawiyah. Okay, dia akan syarah takrif. Kita ambil satu-satu. Fa mawjudatin. Maka kalimah mawjudah itu. Fa mawjudah kullu sifatin mawjudatin. Sifat itu jinsun fi ta'rif. Mawjudah tu faslun, fasal dalam ta'rif. Mawjudah bila sebut sifat yang mawjud, apa makna mawjud? Ada. Maka fa mawjudatin, kalimah mawjudah itu ihtirazan 'anis salbiyah, kerana nak mengeluarkan daripada sifat salbiyah. Kerana sifat salbiyah ni bukan sifat yang mawjudah. Dia bukan sifat yang jenis ada. Sifat salbiyah bukan sifat jenis ada. Sifat yang hanya dipaham dan direti. Okey. Selesai mawjudah. Qaimatin bi mawjud wa ma'na qiyamihi bi mawjud. Makna berdirinya sifat tersebut. Qiyamiha, bukan qiyamihi. Qiyamiha tak? Qiyamiha baik ni. Wa ma'na qiyamiha bi mawjudin. Makna berdiri sifat itu dengan mawjud. Ini silap pertama ni. Silap setor. Wa ma'na qiyamiha bi mawjud, makna berdirinya dengan mawjud. Mana dalam takrif dia kata qaimatin bi mawjud kan. Makna berdiri sifat dengan mawjud tu apa dia? Ittisafuhu biha. Ittisafuhu biha, iaitu bersifatnya mawjud itu dengannya, dengan sifat. Zat itu bersifat dengan sifat tersebut. Ittisafuhu biha, bersifatnya mawjud dengannya, dengan sifat tadi. Au tahaqququ wujudiha fi bihi, ataupun tahaqquk wujudiha wujudis sifah bihi bi mawjud, atau sungguhnya, tahaqquk ni makna sungguhnya ada sifat itu di diri zat, bihi pada diri mawjud, zat mawjud tadi. Okay. Jadi itu khilaflah kita nak faham dengan ittisafuz zati bil ittisafuz zatu bis sifah, ataupun tahaqquk as-sifah bidzat. Itu ibarat yang berbeza jelah. Sama ada dikata ittisafuhu biha atau tahaqquk wujudiha bihi, tahaqquk wujudnya sifat pada zat. Idh la tujadu illa fi dhatin, kerana apa? Kerana tidak wujud sifat kecuali pada zat. Wala takunu qaimatan bi nafsiha, dan sifat itu tidak akan berdirinya sendirian. Kerana sifat ni dia tidak boleh wujud kecuali pada zat, dan dia tak akan wujud sendiri. La takunu qaimatan bi nafsiha, tak akan wujud sendiri. Sifat ma'ni mana-manalah sifat ma'ni, kita carilah mana-mana. Sifat putih contohnya, sifat ma'ni tu. Sifat ma'ni. Sifat putih dia tidak akan ada kecuali pada benda. Putih kopiah, putih apa lagi? Putih dinding, putih kertas. Sifat manis, manis itu sifat ma'ni. Dia akan ada benda manis pada gula, manis pada air, manis pada kuih. Dia tak akan wujud bersendirian. Dia tidak akan wujud bersendirian. Sebab itu dia kata sifat makna ni sifat yang mawjudah, qaimatin bi mawjud. Okey, selesai situ. Kemudian aujabat lahu hukman, aujabat lahu hukman, yang mewajibkan bagi mawjud itu satu hukum.
Wa ma'na ijabiha al-hukma, dan makna mewajibkan sifat ini akan hukum. Apa makna sifat ini mewajibkan ada hukum? Annahu yalzamu min qiyamihi bil mahal, bahawa lazim qiyamihi bil mahal, adanya qiyamiha, bukan qiyamihi, qiyamiha juga baik tu. Sebab kita bincang sifat, annahu yalzamu min qiyamiha, bukan qiyamihi, lazim daripada berdirinya sifat bil mahal, ada pada zat. Mahal dengan makna zat, mahal dengan makna zat. Bila sifat ma'ni ada pada zat, lazimnya thubutu ahkamiha lahu, sabitnya hukum-hukumnya, hukum-hukum sifat baginya, bagi mahal. Akan sabitlah hukumnya, hukum sifat tadi bagi mahal, bagi tempat, bagi zat tersebut. Apa dia? Apa hukum-hukumnya? Wahyal ma'nawiyah, iaitu sifat ma'nawiyah. Okey. Fakaunu, ini contoh dia. Fakaunu al-qudrati, keadaan kudrat itu. Fakaunul qudrati qa'imatan, keadaan kudrat itu ada. Qa'imah ni makna kira berdiri. Kalau terjemah betul kita kira ada lah. Takut faham diri kan, duduk tenggok juga. Qa'imah makna ada. Keadaan kudrat itu ada bi mahallin, bil mahal, dengan alif lam, bil mahal. Ni tidak di bawah alif lam, bil mahal. Cetakan yang daripada Hasyiah Syarqawi ni, fakaunu al-qudrati qa'imatan bil mahalli, keadaan kudrat itu ada pada mahal. Mahal dengan makna ada zat, ada pada zat. Tastalzimu kaunal mahalli qadiran, melazimkan keadaan zat itu qadiran ila akhiris sab'i, sehingga akhir sifat makna yang 7. Okay. Ini makna mewajibkan hukum. Kan sifat makna ditarikkan sifat kullu sifatin qaimatin bi mawjud, kullu sifatin mawjudatin qaimatin bi mawjudin aujabat lahu hukman, yang mewajibkan hukum. Apa makna wajib hukum? Makna bila ada makna sifat ma'ani mewajibkan hukum, yakni mewajibkan maknawiyah. Bila keadaan kudrat itu ada pada zat, maka mewajibkan keadaan zat itu berkuasa. Kaunahu qadiran, itu panggil hukum tu. Ila akhiris sab'i, sehingga akhir pada 7 sifat yang lain. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa qawluhu tusamma sifatil ma'ani, dinamakan sifat ma'ani, min idafatil a'ammi, alladhi min idafati al-a'am, alladhi huwa sifatun ila al-akhassi, alladhi huwa al-ma'ani. Sekarang ni dia nak bincang tentang idafat pula, dalam ilmu balaghah. Sifatul ma'ani, sifatul ma'ani. Jadi sifat jadi apa tu? Sifat jadi mudhaf. Sifat jadi mudhaf. Ma'ani jadi apa? Mudhafun ilaih. Okay. Jadi diidafatkan kepada sifat, sifat diidafatkan kepada ma'ani. Idafat ni dipanggil idafat apa? Dipanggil idafat al-a'am ila al-akhas. Idafat suatu yang umum kepada yang lebih khusus. Idafat suatu yang umum kepada yang lebih khusus. Nampak kan? Jadi mana umum? Sifat tu umum.
Jadi sifat itu umum, a'am. Sebab itu min idhafatil a'am lil akhas. Ini termasuk daripada idhafatkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Mana umum? Sifat. Sifat itu umum. Ma'ani khusus. Ma'ani khusus. Sebab apa? Sebab apa takrif ma'ani? Ma'ani sifat yang mawjud. Jadi lafaz ma'ani itu merujuk kepada khusus sifat yang ada saja. Maka kita idhafatkan sifat ma'ani, maknanya kita idhafat sifat yang mana lafaz tu maknanya umum kepada ma'ani yang mana lafaz ma'ani itu maknanya khusus. Dia panggil idhafat al-a'am ila al-akhas. Itu je. Okey, boleh. Kata pengarang rahimahullah. Contoh lain lagi kita kata apa? Warna hijau. Warna hijau. Launul akhdar. Idhafat laun kepada akhdar. Laun ni umum. Akhdar hijau tu khusus kan? Tu dipanggil idhafat al-akhas, al-a'am ila al-akhas. Al-a'am ila al-akhas. Boleh Habis. Dia panggil apa? Nama lain dia apa? Idhafat kan? Segi. Amin. Bayaniyah ke lil bayan. Alaqah antara dua tu ialah umum, khusus, mutlak. Umum, khusus, mutlak. Umum sifat merakumi sifat ma'ani dan selain pada sifat ma'ani. Khusus ma'ani pada sifat yang mawjud saja. Jadi idhafat ni dipanggil idhafah lil bayan. Idhafah lil bayan. Nama lain lagi ya. Dia ada satu lagi, idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah jika alaqah antara mudhaf dan mudhafun ilaih umum, khusus, wajhi. Ini dalam mantik. Apa nanti kalau ada masa awak belajarlah. Tengoklah video-video yang lain. Okey. Selesai, boleh? Nak faham bahawa lafaz sifat itu umum, lafaz sifat ma'ani itu khusus. Maka orang panggil idhafatul a'am ila al-khas atau dipanggil idhafah lil bayan. Wa'lam anna as-sifata imma an yakuna wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di situlah. Ada soalan? Ini doa amal ni boleh tanya soalan. Ada soalan? Lain tak ada soalan? Ada nak tanya? Ada tak? Ada. Jelas baka tak ada soalan. Faham baka tu. Tak ada. Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kawan ni? Lakam mana? Tekan.
Gilah seorang tekan. Siapa-siapa lah. End je. Tutup kan. Tamatkan siaran.